KPM. Sayang, abang dah sampai dah kedai makan ni. Nak bungkus apa? Apa-apa je. Okey. Abang order dulu Okey, Assalamualaikum. Love you. Mana waiter ni? Menu dah ada. Tom Yum Seafood. Kita nak order apa ni kawan-kawan? Ada 4 orang makan, 6 orang makan, 10 orang makan. Okey, kita ambil 10 orang makan lah. Kita boleh kongsi rezeki sama-sama kan? Okey, mana dia? Hai, tak ada pula. Nak makan apa? Nasi goreng paprit. Dah habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. What's up everybody? Anda sedang menyaksikan Sukses SPM 2021. Apa khabar semua, sihat? Alhamdulillah. Baik, hari ini kita tahu kan tahun baru, salam al-hijrah kepada seluruh umat Islam supaya tahun baru ini kita sentiasa menjadi orang yang terbaik, sentiasa improvekan diri kita dan juga selamat di dunia dan juga di akhirat, insya-Allah. Amin. Okey, kepada murid-murid yang mengambil subjek, mesti dah tahu kan, kalau Akmal ada sebutkan tadi nak bungkus makanan, mesti ada kena dengan makanan. Memang betul tekaan murid-murid semua. Subjek hari ini kita nak belajar adalah catering dan juga penyajian. Tapi masalahnya sekarang ini, siapakah guru yang akan mengajar kita semua pada petang ini? Kalau nak tahu siapakah guru ini, Akmal bagi hint sikit lah. Beliau ini cukup hebat apabila mengajar dan mempunyai pengalaman sebanyak 7 tahun. Nak tahu siapa? Jom kita tengok profil guru hari ini. Mana waiter ni? Kak! Baik, itu dia Cikgu Ainur yang akan mengajar kita bagi mata pelajaran catering dan penyajian. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Macam familiar lah muka cikgu. Okey, ini dia cikgu yang saya masukkan tadi. Mempunyai pengalaman sebanyak 7 tahun dan juga mengajar di sekolah mana tu cikgu? SMK Perempuan Air Panas di Setapak, Kuala Lumpur. Terbaiklah. Itu dia Cikgu Ainur kita. Baik, kita sudah pun bersama dengan guru kita pada petang ini dan juga kita nak tahu siapakah pelajar-pelajar yang akan bersama dengan kita pada petang ini. Cikgu tahu siapa cikgu? Tahu, tapi mungkin kita boleh kenalkan untuk Akmal lah. Ya, mari kita perkenalkan pelajar-pelajar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat petang semua. Ini dia. Tada. Di sini dan di sini juga ada. Sihat ke semua? On mic. Sihat. Alhamdulillah. Okey, boleh tak perkenalkan diri masing-masing, bagi tahu nama anda dan juga cita-cita anda. Kita mulakan yang pakai headphone tu, yang pakai baju belang-belang tu. Siapa nama dia? Sihat. Okey. Nama dia Sihat? Alamat. Okey. Silakan. Assalamualaikum. Saya Nurliana dari sekolah SMK Perempuan Air Panas Tapak Kuala Lumpur. Cita-cita menjadi cikgu. Cikgu. Okey, manis orangnya cikgu. Ini seterusnya. Yengi, betul ke namanya? Ya. Nama saya Luyenyi dari SMK Perempuan Air Panas Kuala Lumpur. Cita-cita saya jadi chef. Jadi chef. Wah, terbaiklah. Nanti satu hari nanti boleh buka kedai makan kan cikgu? Yang ni antara pelajar yang rajin dalam kelas masakan. Terbaiklah Yengi. Okey, seterusnya Nicole. Nama saya Nicole Yong Sami dari sekolah SMK Perempuan Air Panas. Cita-cita ialah menjadi chef. Terbaik, jadi chef juga. Okey, seterusnya Darshini. Betul ke? Betul. Okey, silakan. Saya Darshini, anak perempuan Murugan dari SMK Perempuan Air Panas. Cita-cita saya menjadi guru. Menjadi guru, terbaik Darshini. Okey, seterusnya Amanina. Nama saya Malina Atira. Saya dari SMK Perempuan Air Panas Kuala Lumpur Setapak. Cita-cita saya menjadi chef. Jadi chef juga. Terbaik. Itu dia Amalina kita. Dan terakhir sekali, siapa nama pelajar tu?
Nama saya Alia Nadira binti Muhammadiyah dari sekolah SMK Perempuan Panas, Tapak Kuala Lumpur. Cita-cita saya jadi guru. Jadi guru, itu dia. Alia nama dia, cikgu. Alia. Okey, baik cikgu Ainur, kalau saya perasanlah tadi kan, rata-rata murid-murid yang mengambil subjek ini semuanya ingin menjadi seorang chef, cikgu. Dan saya pasti nak tahu jugalah kan apa menariknya mengenai subjek catering dan penyajian ni, cikgu, secara ringkas. Okey, yang menariknya ialah murid-murid diberi peluang untuk meneroka ataupun ada masanya mereka diberi kebebasan untuk mereka cipta resepi sendiri. Okey, jadi itu yang saya rasa yang menariknya lah, dan juga pengetahuan dari segi masakan dan sebagainya. Itu dia yang menariknya mengenai mata pelajaran catering dan penyajian. Tapi sebelum itu apa-apa pun ingat, kita belum menang lagi. Jadi kawan-kawan, sila patuhi segala SOP, sentiasa cuci tangan dengan kerap, sentiasa memakai pelitup muka dan juga menjaga jarak 1 meter. Dan juga cikgu Ainur, saya nak minta cikgu untuk kita datang ke sini untuk kita lakukan sanitasi. Boleh cikgu? Boleh. Silakan. Okey. Ada gel pembasmi kuman di atas meja ini. Kita boleh gunakan sama-sama, cikgu. InsyaAllah kita doakan Malaysia akan bebas daripada wabak COVID-19 satu hari nanti. Amin. Okey, baik. Kita pun dah tahu gurunya siapa, pelajar-pelajarnya siapa dan juga subjek yang kita nak belajar untuk petang ini. Tapi apa-apa pun kita nak berhenti rehat dulu. Selepas ini, kita akan mulakan kita punya pembelajaran dalam Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, Alhamdulillah masih lagi menyaksikan Sukses SPM 2021 bersama dengan saya, Akmal Nazri. Baik, di sini Akmal ada sedikit info yang Akmal nak kongsikan kepada murid-murid di luar sana yang mana hari ini kes harian COVID-19 berjumlah 19,991. Yap, di sini ada peningkatan. Jadi kepada murid-murid sentiasa mematuhi segala SOP. Okey, baik. Dan sebelum kita nak mulakan kita punya sesi pembelajaran pada petang ini, saya nak bertanya kepada murid-murid daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Perempuan Air Panas Kuala Lumpur, pandangan mereka mengenai subjek, maksud saya mengenai mata pelajaran catering dan juga penyajian ini. Ini Alia. Alia, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa takut-takut tu? Saya tak bukan orang, dik. Ini Abang Akmal nak tanya pandangan awak mengenai mata pelajaran catering dan penyajian. Silakan. Bagi saya, topik ni memberi saya lebih banyak info bila nak merancang menu masa kelas amali atau kat rumah. Itu dia saja. Okey, secara ringkas cikgu Baik. Ya, seterusnya daripada adik kita Yenggi, apa pandangan awak mengenai mata pelajaran ini, Yenggi? Saya pilih subjek catering dan penyajian kerana saya suka masak. Boleh mengenalkan jenis menu ke kedai makan. Terbaik, Yenggi. Okey, seterusnya adik Darshini, kenapa awak memilih mata pelajaran ini? Boleh mengenal pasti sajian yang bersesuaian untuk setiap jenis sajian yang dapat saya sediakan di rumah. Itu dia. Terima kasih murid-murid kita yang telah memberikan pandangan mereka mengenai mata pelajaran ini. Cikgu Ainur, mungkin saya boleh bertanyakan satu soalan kepada Cikgu Ainur sebelum kita mulakan kita punya pembelajaran ini kan. Mata pelajaran ini memang hanya boleh diambil untuk pelajar-pelajar yang perempuan sahaja ke, atau pelajar-pelajar lelaki pun boleh turut serta juga mengambil mata pelajaran ini? Tak. Kebetulannya kerana sekolah saya itu semuanya pelajar perempuan. Betul. Jadi kalau di sekolah campuran tu pelajar lelaki pun boleh ambil juga. Kerana
Kerana kadang-kadang pelajar lelaki ni dia lebih kreatif daripada pelajar perempuan. Okey. Baik. Jadi memang boleh ambil jugalah kan bagi pelajar-pelajar lelaki untuk mengambil mata pelajaran ini. Okey. Baik, jadi tanpa membuang masa lagi, ayo kita mulakan kita punya kelas kita bagi mata pelajaran catering dan penyajian bersama dengan Cikgu Ainur kita. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Cikgu. Okey, terima kasih Akmal. Baik, hari ini kita tengok, okey, tadi Akmal dah sebut tentang menu, dia dah panggil tadi pelajar-pelajar kita. Okey, jadi pada hari ini untuk subjek catering dan penyajian untuk SPM 2021, okey, kod kertas adalah 7202 Palang 1. Kenapa dia dipanggil Palang 1? Kerana ini adalah kertas 1. Baik. Kertas teori. Kertas 2, kita ada kertas 2. Kertas 2 adalah khusus amali lah. Okey. Okey, baik. Okey, so kita tengok seterusnya. Okey, apa yang kita akan dapat untuk hasil pembelajaran pada topik pada hari ini. Okey, jadi kita harapkan di akhir siaran ni murid dia dapat menyatakan definisi menu. Okey, bila kita tanya apa itu menu, dia tahu nak jawab apa itu menu. Okey. Yang kedua, menjelaskan jenis menu. Yang ini kita kadang-kadang kita tahu itu menu tapi kita tak tahu jenis-jenis dia. Okey, yang ketiga, menerangkan kepentingan perancangan menu. Yang keempat, mengenal pasti fungsi menu dalam perkhidmatan makanan. Yang kelima, menghuraikan faktor yang mempengaruhi perancangan menu. Dan yang keenam, kita boleh tengok menu berdasarkan jenis sajian. Boleh saya teruskan, Akmal? Boleh, Cikgu, silakan. Okey, tak ada Baik. Okey, jadi definisi menu. Okey, jadi tadi Akmal dah tengok kepada buku menu tadi. Yang dipegang tu. Okey. Jadi kalau tengok kepada buku menu tu, apa yang boleh dikatakan bila saya tanya apa itu menu, apa yang Akmal boleh sebut? Apa jenis makanan yang ada dalam menu supaya pelanggan dia nak order apalah Cikgu. Dekat sini kalau saya dapat lihat ada yang set untuk 4 orang makan, 6 orang makan dan juga 10 orang makan, dan juga kita ada menu-menu untuk yang ala carte Cikgu. Okey, baik. Kita tanya dengan pelajar kita, betul tak jawapan Abang Akmal? Siapa yang boleh mengesahkan jawapan tu betul atau tidak? Ya. Ada siapa boleh angkat tangan? Murid-murid. Yang Yi. Yang Yi? Mana Yang Yi? Yang Yi. Ini ke Yang Yi? Ini dari sini kan? Lain pula. Ya, Cikgu. Okey. Ya. Jadi Abang Akmal cakap tadi menu dia ada apa tadi Akmal? Dia ada set-set makanan untuk 4 orang makan, 6 orang makan dan juga ada makanan-makanan yang ala carte. Betul jawapan tu Yang Yi? Cakap betul. Alah, lambat lah Yang Yi. Baik, cakap betul. Siap kau kat sekolah nanti. Okey, baik. Jadi itu adalah jawapan secara rawak oleh Akmal lah. Jadi kita tengok apa itu definisi menu sebenarnya. Dia adalah senarai makanan yang ditawarkan oleh sesebuah premis perkhidmatan makanan mengikut jenis dan gaya sajian beserta senarai harga. Jadi secara ringkasnya dia adalah senarai makan dan mengikut jenis sajian dan juga dia mesti ada senarai harga. Baik. Maksudnya kalau dia ada senarai makan tapi tak ada harga, dia tak jadi menu lah dekat situ. Betul. Dia cuma ada senarai makan sahaja kita panggil. Tapi kalau dia ada senarai harga je, tak ada pula senarai makanan dekat situ, tak jadi juga menu. Betul, dia cuma juga ada harga sahaja. Okey. Baik. So ini ialah definisi menu. Okey, kita tengok pula kepada jenis menu. Okey. Sebelum kita pergi kepada jenis menu ni, okey, kalau Akmal tengok kat situ kata ada 4 orang makan, lepas tu dia ada apa lagi tadi? 6 orang makan, 10 orang makan. Dan juga yang ala carte menu Cikgu. So ala carte tu adalah salah satu jenisnya. Lagi satu jenis tahu tak? Kalau ada ala carte, mungkin apa lagi Cikgu lagi satu? Okey, girls, siapa boleh tolong Abang Akmal? Apa lagi satu? Mungkin Darshini angkat tangan. Darshini. Silakan Darshini. Selain daripada ala carte, kita ada juga menu table dot. Okey, menu table dot Abang Akmal dia kata. Okey. Baik, jadi kita tengok apa beza ala carte dan juga table dot. Okey, ala carte dia menawarkan pelbagai jenis hidangan dengan harga berasingan. Okey, sahabat Akmal boleh tengok dekat situ kan? Ya. Okey. Dekat pada buku menu tadi tu, yang ala carte tu maksudnya dia ada senarai makanan dengan harga yang berasingan. Okey.
Kalau table dot pula, dia merupakan satu set hidangan lengkap bermula dengan pembuka selera, sup, hidangan utama, pencuci mulut dan kopi dengan harga yang ditetapkan bagi satu orang. Itu adalah set menu. Kita panggil set menu juga sebenarnya untuk table dot ni. Okey. Kemudian a la carte, pelanggan boleh pilih hidangan daripada menu mengikut cita rasa sendiri. Okey, maksudnya kalau kita nak makan nasi, kita pilih je lah. Nak nasi goreng, nak nasi goreng paprik, nasi goreng Pattaya dan sebagainya. Okey, tapi kalau table dot pula, dia ada 3 atau 4 hidangan dalam set yang dah memang disediakan. Okey, jadi kita tak ada pilihan lah dekat sini. Ya. Baik. Hidangan untuk a la carte pula, hidangan disediakan oleh pihak dapur berdasarkan pesanan yang diterima. Okey, kalau dalam bahasa Inggerisnya kita panggil made to order lah. Bila kita pesan, baru dapur akan masak. Okey. Kalau table dot, mise en place yang rapi bagi memastikan hidangan disediakan dalam waktu yang singkat. Maksudnya mise en place ini disediakan di awal. Okey, persediaan tu dilakukan awal. Jadi bila dia dapat je untuk tempahan tu, terus buatlah. Okey, a la carte pula, menu ditukar sebulan sekali bergantung kepada organisasi. So ada kedai yang dia akan tukar sebulan sekali. Okey, ada kedai yang dia akan berterusan sahaja. Okey. Baik. Menu kalau untuk table dot, menu mungkin bertukar setiap hari, minggu atau bulan bergantung kepada organisasi. Ini biasanya dia mengikut tema. Okey, biasanya kalau dekat hotel, okey, dia akan kalau kata untuk kerajaan, musim Christmas, perayaan dan sebagainya. Baik. Okey, ini adalah contoh. Okey. Akmal boleh beza tak yang mana satu a la carte dan yang mana satu table dot? Akmal boleh beza tak? Yang mana cikgu? Yang ini ya? Ya. Kalau saya dapat lihat cikgu, ada 2 jenis perbezaannya. Yang dekat kaki kopi kafe tu menyenaraikan minuman-minuman yang a la carte lah. Made to order macam seperti cikgu ada katakan tadi. Yang di sebelah the dining room tu dia ala fine dining cikgu. Jadi betul dia ke, cikgu? adalah menu apa? Ya. Jadi dia adalah menu Table dot. Okey, siapa boleh mengesahkan? Nicole, betul ke jawapan abang Akmal, Nicole? Cakap betul. Ya, betul. Ya, Nasib betul. baik, betul. Okey, baik. So ini adalah contoh. Kaki Kopi Cafe adalah contoh menu a la carte dan ini adalah contoh menu table dot. Ya. Cikgu, izinkan saya untuk bertanya kepada cikgu. Sebenarnya kan apa kepentingan untuk kita merancang di dalam menu tu, cikgu? Itulah dia. Jadi sekarang ni baru kita nak tengok kepada kepentingan perancangan menu ni. Kenapa sangat penting untuk kita merancang menu? Okey. Baik. Okey, kepentingan perancangan menu di sini ada 2. Yang pertama, menyediakan sajian yang seimbang dari aspek rasa, warna, nutrien, tekstur bahan makanan dan kaedah memasak. Maksudnya dekat sini tak adalah makanan kita kalau dari aspek rasa, yang pedas tu semuanya pedas. Kalau masam, semuanya masam. Okey, kalau dari segi warna pula, tak adalah semuanya warna hijau. Okey, jadi dalam hidangan kita tu ada yang warnanya merah, ada yang warna kuning dan sebagainya. Tekstur pula, okey, tak adalah semuanya keras atau semuanya lembut, semuanya berderai. Begitu juga dengan kaedah memasak. Okey, kita ada beberapa kaedah memasak dan salah satu contoh kaedah memasak, girls, siapa boleh bagi tahu? Murid-murid boleh angkat tangan. Okey. Salah satu kaedah memasak. Liana. Ya, cikgu. Salah satu kaedah memasak, Liana. Salah satu kaedah memasak, apa dia? Benda yang awak makan setiap hari tu? Kalau ayam, kalau restoran makanan segera, ayam itu apa kaedah masak dia? Menggoreng. Dia lama sangat tak pergi sekolah ni. Bukan, dia lama tak makan tu, cikgu. Fast food. Okey. Yang kedua pula adalah menyediakan hidangan mengikut kemampuan, kegemaran dan keperluan individu. So macam kita tahu, keperluan individu berbeza antara dewasa dan kanak-kanak. Baik. Okey. Baik. Kemudian kita tengok pula fungsi menu. Apa fungsi menu tu? Okey. Kita ada 3 bahagian di sini fungsi menu ni, untuk pengusaha premis perkhidmatan makanan, kemudian untuk pekerja dapur dan juga untuk peramu saji. Okey, untuk pengusaha premis makanan dia sebagai media komunikasi. Maksudnya pengusaha tu tak perlulah pergi kepada setiap meja, setiap pelanggan bagi tahu okey restoran kami ada sajian 1 sampai 100. Okey, jadi di situlah fungsinya menu tu. Okey, kemudian sebagai media promosi.
Okey, sama juga macam kita ada promosi, kadang-kadang kita ada menu baru contohnya ataupun potongan harga. Okey, jadi kita tak perlulah nak bagi tahu dekat setiap pelanggan tu yang hari ni kita ada promosi istimewa dan sebagainya. Okey, untuk pekerja dapur pula menentukan bahan makanan yang diperlukan. Okey, jadi untuk pekerja dapur ni daripada aspek tukang masak lah. Jadi dia tahulah apa yang dia nak beli dan sebagainya. Menentukan peralatan yang ditentukan, okey, sebenarnya yang diperlukan. Okey, jadi nak masak tom yum guna peralatan apa, nak masak chicken chop guna apa. Okey, kepakaran pekerja yang diperlukan. Okey. Jadi boleh je sebenarnya kalau kita nak ambil orang yang orang kata profesional, yang tak profesional. Okey. Tapi dia akan mengambil masa lah untuk kita mengajar dia masak. Jadi inilah dia. Baik, untuk pramusaji. Ni perkataan pramusaji yang Akmal tanya tadi kan? Waiter. Waiter. Okey. Menentukan jenis peranggu meja yang diperlukan. Jadi peranggu meja untuk ala kad dan table duduk dia berlainan. Oh, ya. Okey. Okey, menentukan jumlah dan jenis peralatan menghidang. Menentukan jumlah pramusaji yang diperlukan. Okey. Okey. Ada soalan? Girls, ada soalan? Tak ada. Abang Akmal pun tak ada soalan. Faham, cikgu? Faham. Bagus. Okey. Jadi kita tengok pula bila kita nak merancang menu, apa pula faktor yang mempengaruhi perancangan menu ni. Okey. Jadi antaranya yang pertama adalah jenis hidangan. Kita tahu dekat sini. Okey, kita nak mempelbagaikan jenis hidangan kita. Yang kedua, keperluan macam saya kata tadi untuk dewasa dan kanak-kanak keperluannya berlainan. Kegemaran. Setiap orang tak sama kegemarannya. Mungkin saya suka pedas, Akmal suka manis. Okey. Keseimbangan sajian dari segi aspek nutrien, rasa dan warna tadi. Okey, dan juga sumber. Okey, sumber ni daripada sumber kewangan. Contohnya kalau premis perkhidmatan makanan tu dia mesti ada peruntukan modal. Okey. Kemudian daripada aspek bahan makanan. Okey, jadi bahan makanan yang kita nak buat tu mestilah boleh senang didapati, okey, mudah di supply. Okey. Kemudian kemudahan fizikal, di sini contohnya adalah peralatan memasak. Okey, alat penjimatan masa diberi keutamaanlah untuk digunakan dalam ni. Contohnya ketuhar gelombang mikro, pengisar makanan, okey. Dan juga dekat sini kita dalam sumber ni juga kita mengambil kira masa penyediaan. Okey, jika masa penyediaan itu lebih singkat, lebih bagus. Jika dia tidak mengambil masa yang lama lah. Baik. Okey, cikgu, semalam saya ada buat ulang kaji mengenai mata pelajaran ini, cikgu. Dan saya kurang faham mengenai jenis sajian tu, cikgu. Mungkin cikgu boleh terangkan? Jenis sajian. Okey. Baik. Kita nak tengok sekarang ke jenis sajian tu? Terpulang kepada cikgu. Okey, baik. So, maka jenis sajian ini, okey, kita ada baik. Kita tanya dulu dekat adik-adik ini. Kita ada berapa jenis sajian sebenarnya? Okey. Siapa yang boleh tolong cikgu untuk jawab? Berapa jenis sajian kita ada? Siapa tu? Nurul Liana. Okey, silakan Liana. Okey, kita ada dua jenis sajian, iaitu sajian timur dengan sajian barat. Itu je. Kita ada sajian timur dan sajian barat. Okey, baik. Kita akan semak. Okey, semak jawapan Liana betul ataupun tidak selepas ini. Ya, selepas ini cikgu, kita nak pergi mana? Selepas inilah. Kita order makan lah. Okey, kita order makan. Cikgu lapar kawan-kawan. Jadi sebelum kita nak berhenti rehat, aku nak imbas sedikit yang mana tadi kita dah sentuh pun antaranya kepentingan perancangan menu, definisi menu dan juga jenis menu. Ada ala carte dan juga table d'hôte. Dan selepas ini kita nak sentuh pula mengenai jenis sajian. Jadi kepada murid-murid, jangan ke mana-mana. Selepas ini kita akan kembali lagi dalam Sukses SPM 2021. Cikgu nak order makan apa, cikgu? Aiskrim. Aiskrim? TV KPM. Didik TV KPM.
Alhamdulillah masih lagi menyaksikan Sukses SPM 2021 bersama dengan saya Akmal Nazir dan juga Cikgu Ainur kita. Baik, tadi sebelum kita berhenti rehat, Cikgu ada bertanyakan soalan kepada murid-murid apa itu jenis sajian. Dan Amanina, maksud saya Liana ada memberitahu ada 2 jenis sajian iaitu sajian timur dan juga sajian barat. Betul ke Cikgu yang diberikan jawapan oleh Liana itu? Okey, sebenarnya jawapan yang Liana bagi itu kurang tepat. Okay? Sebenarnya kita ada 8 jenis sajian. Yang Liana sebut tu adalah jenis menu. Okey, kita ada menu sajian barat dan menu sajian timur. Okey, baik. Kita tengok apa jenis sajian yang ada di sini. Baik, yang pertama kita ada sarapan pagi. Okey. Dekat sini saya ada bagi jam kan? Okey. Baik, di sini jam ini menunjukkan bila sarapan pagi ini sepatutnya diambil. Okey. Ini dia sajian timur dan sajian barat yang dimaksudkan oleh Liana tadi. Okey. So kalau kita tengok dekat sini sarapan pagi ni, okey, kalau kita tengok dekat sini dia ada nasi lemak, kalau untuk sajian timur sambal kerang, telur rebus, irisan timun dan air teh dan kopi. Okey, sarapan pagi ni sepatutnya dia adalah satu menu yang penuh dengan karbohidrat dan dia perlu berat. Kerana dia untuk mengisi perut kita yang lama kosong sebab kita tidur waktu itu kan. Okey, jadi dia mestilah yang boleh memberi tenaga kepada kita untuk melakukan aktiviti pada awal hari. Okey. Baik, sama juga dengan menu sajian barat. Kalau kita tengok dekat sini ada roti bakar, telur rebus, kacang panggang, sausage, air teh dan kopi. Baik. Jadi selepas sarapan pagi sepatutnya kita ada minum pagi. Okey, jadi apa beza menu sarapan pagi dengan minum pagi ni? Yalah Cikgu. Apa bezanya Cikgu? Tanya Cikgu balik. Baik, Cikgu terangkan. Okey, jadi minum pagi ini menunya lebih ringan. Okey, menunya lebih ringan. Kalau kita tengok, okey, kita ada kuih koci, kuih cara berlauk dan air kopi ini untuk sajian timur. Okey, kalau sajian barat, dia cuma ada puff sardin, brownies dan air kopi. Dan dia diambil pada lebih kurang pukul 10 pagi lah Akmal. Ini sebelum kita mengambil makan tengah hari Cikgu kan? Sekadar untuk melapik perut. Okey, dan pemilihan menu ini, okey, kita boleh ambil pemilihan menu ini berdasarkan kaedah memasak. Okey, so maksudnya kalau kita dah ada satu kuih yang goreng, mungkin satu lagi kuih tu mestilah kaedah merebus. Okey, kemudian dari aspek rasa. Okey, macam ni puff sardin dan brownies. Okey, satu pedas, satu lagi manis. Okey, tak adalah semuanya pedas, tak ada semuanya manis. Okey. Baik. Yang Yi, selepas minum pagi kita ada apa Yang Yi? Minum pagi atau Selepas habis minum pagi. tengah hari. Minum tengah hari, tak payah makan. Hari? Bagus punya Yang Yi. Awak tak mau makan ke? Nak minum saja ke? Makan tengah hari. Makan, sebut makan. Makan tengah hari. Cantik. Okey, makan tengah hari Lu Yang Yi. Baik. Jadi kalau makan tengah hari pula, saya letak jam dekat sini. Okey, pengambilannya lebih kurang dalam pukul 12. 12 tengah hari. Okey, dan makan tengah hari dia mestilah satu hidangan lengkap. Maksudnya lengkaplah dekat sini ada sayurnya, ada pelbagai protein, okey, pelbagai nutrien di sini. Okey. Kalau kita tengok, kalau sajian timur kita biasalah dengan nasi. Siap ada ikan keli bakar, air asam. Okey, sedap. Labu masak lemak. Okey, agar-agar sebagai pencuci mulut. Okey, ini menu sajian barat. Okey, macam biasalah dia ada bermula daripada pembuka selera. Kemudian salad dia dekat situ. Kemudian dia ada hidangan utama, dia ada dessert, pencuci mulut. Okey. Dia dah pergi sana dah. Makan tengah hari. So lepas makan tengah hari, ni baru betul Cikgu, minum petang. Kita minum petang. Okey, jadi minum petang ni apa bezanya dengan minum pagi? Cikgu nak saya jawab atau mungkin murid-murid kita yang hebat ini Cikgu? Siapa boleh jawab? Nicole. Apa beza minum pagi dan juga minum petang? Nicole? Minum pagi dia lebih ringan makanan dia. Kalau minum petang? Minum petang? Minum petang dia minuman saja.
Minuman saja. Okey. Nah, Mungkin dia ringan jugalah cikgu maksudnya. Maafkanlah dia. Cikgu maafkan dia. Okey, jadi minum petang sebenarnya dia tak jauh beza pun dengan minum pagi. Okey, kerana fungsi kedua-duanya hanya adalah untuk mengalas perut. Kalau minum pagi tadi, fungsi dia adalah untuk mengalas perut sementara menunggu waktu makan tengah hari. Minum petang pula untuk mengalas perut sementara menunggu untuk makan malam. Pandai Akmal. Lepas ni masuk kelas cikgu. Okey. Baik. Jadi kita tengok juga, pemilihan menu juga adalah berdasarkan kaedah memasak. Okey. Kaedah memasak, kita ada banyak sebenarnya kaedah memasak. Betul. Selain daripada menggoreng, kita ada merebus, mengukus, okey. Dan juga dari segi tekstur dan juga warna. Satu lagi adalah apa, Amanina? Amanina? Amanina onkan mic dulu. Okey. Tadi cikgu cakap ada menggoreng, betul? Itu kaedah memasak. Jadi dia mesti, kita tengok dekat sini, pemilihan menu ini mestilah berdasarkan satu kaedah memasak. Yang kedua berdasarkan rupa, warna, tekstur dan Rasa. Rasa. Amanina jangan takut-takut, Amanina. Abang ada. Selamat hari ini kerana abang ada. Okey. Jadi ini adalah waktunya untuk minum petang lah, sekitar dalam pukul 4 macam tu. Baik. Okey. Kemudian kita tengok pula makan malam. Okey, makan malam pengambilannya sekitar dalam pukul 8. Okey, kemudian menunya berdasarkan masa yang kita ada untuk penyediaan. Okey, tak jauh bezalah pun dengan makan tengah hari. Baik. Okey, ini makan lewat malam ataupun kita panggil supper, biasanya dia sangat ringan. Bihun, biskut dan sebagainya. Okey. Jadi kita beralih kepada soalan. Okey, ini contoh soalan untuk bahagian A. Okey, di mana kita ada bahagian A dan bahagian B. Bahagian A kita ada 60 markah. Maafkan saya. Okey, bahagian B pula kita ada 40 markah. Okey. Jadi hari ini kita akan bincangkan tentang soalan bahagian A dululah. Okey. Baik. Ini adalah soalan jenis fakta. Okey, jadi kita tengok dekat sini, menu merupakan senarai makanan yang ditawarkan oleh sesebuah premis perkhidmatan makanan mengikut jenis hidangan berserta senarai harga. Nyatakan 2 jenis menu dalam perkhidmatan makanan. Siapa boleh tolong cikgu? Okey. Mungkin boleh angkat tangan. Okey, Darshini. Darshini, silakan Darshini. Menu a la carte dan menu table d'hôte. Okey, kita tengok betul ke tidak a la carte dan table d'hôte. Okey. Tepuklah sikit untuk kawan awak. Murid-murid sekalian. Dah boleh jawab SPM. Okey, terbaik dari sini. Jadi soalan fakta ni dia fakta lah, ataupun dalam bahasa Inggeris kita panggil fact. Dia tak boleh tukar-tukar dah. Betul. Okey, dia tak boleh bagi jawapan selain daripada tu. 2 jenis menu bersenarai ke apa tak boleh Okey. Kemudian ini adalah soalan jadi fakta juga, tapi dia adalah tulis jawapan item perwakilan. Baik, dia bagi 2 penyataan dekat sini. Okey, X dan Y. Okey, kita tengok X ada harga tetap, masa penyediaan dan sebagainya. Y ada harga berasingan mengikut hidangan. Kalau tengok poin nombor 1 pun dah tahu dah. Jadi siapa boleh tolong cikgu? Alia boleh, Alia. Liana. Liana. Okey, Liana. Silakan Liana. Yang X tu table d'hôte and Y a la carte. Anda pasti? Tak apalah, cikgu pastikan. Okey, mungkin boleh beritahu X tu apa lagi sekali, Liana? X table d'hôte. Okey. Y a la carte. Y a la carte. Okey, so betul jawapan dia dekat sini. Baik. Okey, ini adalah soalan untuk urutan ataupun susunan. Siapa boleh padankan ni? Okey, ini adalah untuk menu table d'hôte. Dia bermula dengan appetizer, sup, pembuka selera, sup, okey, hidangan utama. Siapa boleh susun? Okey, ada sesiapa? Murid-murid kita daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Perempuan Air Panas. Saya cikgu. Ya, Alia. Okey, Alia, silakan. Yang pertama, Niswa salad. Okey. Yang kedua, cream of broccoli. Okey. Yang ketiga, lamb medallion sweet garlic cream. Okey. Yang keempat, apple pie ala mode. Okey. Alright. So Betul ke, cikgu? betul jawapan dia di sini, okey. Yang pertama adalah Niswa salad.
Okey, ini adalah sebagai pembuka selera. Kemudian cream of broccoli adalah sup. Kemudian lamb medallions with garlic cream adalah hidangan utama. Apple pie ala mode adalah pencuci mulut. Baik. Okey, ini beralih kepada jenis select lah. Okey, jadi di sini pelajar kena berhati-hati. Okey, kerana arahan dia di sini adalah tandakan betul, right di sini. Okey. Tandakan betul di sini dan juga pangkal. Maksudnya dia hanya nak dua simbol ini sahaja. Jangan tulis BETUL tu, tak boleh lah. Kalau tak dia akan ditolak markah di situ. Okey. Baik, siapa boleh tolong cikgu untuk soalan yang ini? Ya. Saya cikgu. Iya. Silakan. Yang pertama, menentukan bahan makanan yang diperlukan yang betul. Okey. Okey. Yang kedua, menentukan jenis belanggu meja yang diperlukan salah. Okey. Okey. Yang ketiga. Yang ketiga, menentukan kebakaran bekerja yang diperlukan betul. Anda Nicole pasti? kena berhati-hati dekat sini, Nicole. Okey, kerana jawapan 1 adalah betul, 2 adalah betul, 3 salah dan 4 adalah betul. Okey, Okey, cikgu. Sebelum kita nak pergi ke soalan seterusnya ni, kita nak berhenti rehat dulu, tapi sebelum itu mungkin saya nak imbas kembali apa yang kita dah belajar tadi, cikgu. Kita dah sentuh mengenai jenis sajian dan juga kita dah melihat contoh-contoh jenis soalan bagi mata pelajaran ini untuk bahagian A. Walaupun nampak mudah, tapi berhati-hati. Kadang-kadang dia minta betul, kita mungkin tuliskan salah. Jadi pastikan sentiasa kena faham apa kehendak soalan. Okey, kita nak berhenti rehat. Selepas ini kita akan sambung balik dengan mata pelajaran kita, catering dan penyajian dalam Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Itu dia, kalau anda dapat lihat tadi kan antara jenis-jenis menu yang ada. Dan di atas meja saya juga, saya nak kongsikan kepada murid-murid di luar sana, ini ada dua jenis menu yang mana tadi Cikgu Ainul ada mengatakan satu yang ala carte dan juga satu yang table. Cikgu, ini dihasilkan oleh murid kita. Yang ini Nicole dan juga yang ini Alia. Cukup hebat dan kalau kita dapat tengok pun rasa macam nak order je sekarang. Okey, jadi kembali lagi dalam Sukses SPM 2021. Cikgu Ainul, tadi kita berhenti di satu soalan yang mana kita nak tahu sama ada soalan itu betul ataupun salah. Ya, Cikgu? Ya, betul. Kita boleh teruskan, silakan. Okey, jadi ini adalah soalan fakta tapi betul. Dia adalah jenis select. Yep. Okey, jadi sekarang ni kita beralih kepada soalan seterusnya pula. Okey, masih lagi soalan fakta. Tapi questionography dia adalah tulis betul atau salah. Okey. Okey. Jadi, sebahagian pernyataan di bawah adalah berkaitan dengan jenis minum pagi. Sajian minum pagi. Jadi kita ada berapa jenis sajian tadi? Kita ada 8. Betul. Okey, jadi tulis betul pada pernyataan tentang jenis sajian yang tepat dan salah yang tidak berkaitan. Okey. Okey, jadi siapa yang boleh tolong cikgu untuk soalan ini? Boleh angkat tangan. Siapa? Saya, cikgu. Okey, Lu Yang Yi. Okey, Yang Yi. Yang pertama, sajian ini ambil antara sarapan dan makan tengah hari, betul. Yang kedua, pilih menu dipakai berbagai dari segi tekstur, rasa dan kedai masak. Betul. Kedai masak. Kaedah memasak. Betul. Kaedah memasak, cikgu. Kaedah memasak Yang Yi bukan kedai. Okey. Pilih yang ketiga, pilih menu bergantung kepada majlis formal atau tidak formal. Salah. Okey. Yang Pilihan keempat, menu. biasanya dihidangkan kuih Savory dan manis serta
menu minuman panas. Betul. Okey. Jadi dekat sini jawapan Yang Yi ada 3 betul dan 1 salah. Okey. Okey, sajian ini diambil antara sarapan dan makan tengah hari. Yang Yi kata betul. Pilihan menu dipelbagaikan betul. Pilihan menu bergantung kepada majlis formal atau tidak formal. Kenapa tu Yang Yi kata salah? Kenapa salah? Sebab majlis formal ialah Kerana majlis formal ialah untuk makan malam yang majlis formal ialah makanan yang dihidangkan untuk makan malam. Betul ke? dihidangkan. Ya, betul. Tidak formal ialah tidak formal. makanan yang tidak formal. Yelah Yang Yi. Baiklah, kita tengoklah jawapan Yang Yi ni sama ada betul ataupun salah. Yang pertama betul. Okey, jadi murid di sini berhati-hati. Jangan buat macam cikgu ni. Okey, jadi awak kena tulis betul kerana arahannya tulis perkataan betul atau salah. Okey, yang kedua juga betul. Yang ketiga adalah salah. Okey, yang keempat adalah betul. Okey, ini salah. Pilihan bergantung pada majlis formal atau tidak formal. Ini biasanya adalah untuk sama ada macam makan tengah hari ataupun makan malam ataupun hidangan keraian. Kerana minum pagi dia hanya sebagai alas perut sahaja. Okey, jadi dia tak ada formal atau tidak. Baik, kita tengok pula soalan terminologi. Okey. Baik. Kad menu ini menunjukkan menu girls? Ada siapa nak jawab? Ya. Siapa? Nina? Nina boleh? Saya cikgu. Ini menu apa Nina? Menu table dud. Okey, kenapa Nina kata ini adalah menu table dud? Sebab dia dah satu set. Kerana dia adalah set menu yang lengkap cikgu. Yang lengkap. Pandai Akmal, bagus. Okey. Alright. Baik, ini adalah soalan terakhir. Okey, jenis hidangan salah satu faktor mempengaruhi perancangan menu. 4 faktor yang mempengaruhi perancangan menu. Siapa boleh tolong? Yang pertama. Untuk soalan terakhir ni. Liana. Okey Liana, silakan. Yang pertama, keperluan. Dua. Yang kedua, kegemaran. Okey, 3. Keseimbangan sajian dan air sekali sumber. Okey, alright. Kita ada 4 di sini, keperluan, kegemaran, keseimbangan sajian dan sumber. Baik, itu saja soalan kita. Seterusnya cikgu? Okey, seterusnya. Soalan macam ni, macam mana kita nak jawab cikgu? Okey, macam ni kalau soalan dia terima kasih, kita jawab sama-sama. Okey? Alright, itu sahaja jawapan dia. Sangat mudah. Baik. 1 markah. Cikgu, sebelum apa-apa pun, sebelum kita nak berterima kasih cikgu, mungkin cikgu boleh memberikan rumusan apa yang kita dah belajar untuk hari ini cikgu. Silakan. Okey, jadi di sini kepentingan merancang menu ni, okey, adalah sebenarnya untuk kita menghasilkan satu menu yang seimbang sebenarnya. Seimbang dari segi rasa, dari segi warna, okey, tekstur dan juga nutrien. Kerana itu yang lebih pentinglah, kerana apa yang kita gemar tak semestinya orang lain gemar. Betul. Okey, apa yang kita suka rasanya tu tak semestinya orang lain juga suka. Okey, jadi itulah dia kepentingan untuk merancang menu. Sebelum kita beralih kepada menu-menu yang lain. Dan cikgu, mungkin cikgu boleh kongsikan juga kepada murid-murid di luar sana kan, apa antara kesilapan-kesilapan yang sering dilakukan oleh murid-murid ini cikgu sewaktu mereka menjawab bagi mata pelajaran ini? Yang pertamanya biasanya dia tidak peka kepada soalan tu. Okey. Macam tadi kan ada soalan tandakan betul ataupun tuliskan betul. Biasanya kita dah kata dekat situ tanda, tapi dia tulis sepenuh-penuhnya dalam tu betul. Okey, kadang kita suruh tulis, dia tandakan dekat situ. Jadi itu juga adalah satu kesilapan yang
kerap kali dilakukan oleh murid-murid kita lah. Jadi kesimpulannya di sini adalah baca soalan tu betul-betul dan fahami kehendak soalan itu betul-betul. Itu tips dia juga cikgu kan, secara tak langsung. Ya. Baik, sebelum kita nak berterima kasih kepada Cikgu Ainur yang katanya nak makan aiskrim sekejap lagi tu, yang mana di akhir pembelajaran hari ini kita dah pun sentuh mengenai definisi menu, kita dah pun sentuh mengenai jenis menu, apa sebenarnya kepentingan perancangan menu dan juga fungsi menu dalam perkhidmatan makanan, dan tak lupa juga menu berdasarkan jenis-jenis saja, yang mana tadi Cikgu Ainur ada sebutkan 8 cikgu Kita bermula dengan sarapan, ada minum pagi, makan tengah hari, minum petang dan seterusnya. Dan diharapkan apa yang dikongsikan oleh Cikgu Ainur itu dapat membantu murid-murid di luar sana untuk mendapat keputusan yang cemerlang sewaktu SPM 2021 nanti. Baik cikgu, terima kasih banyak-banyak cikgu. Sama-sama, Ahmad. Sentiasa murah rezeki cikgu, sentiasa panjang umur cikgu. Amin. Amin. Dan juga pelajar-pelajar kita cukup hebat ini daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Perempuan Air Panas Kuala Lumpur. All the best guys. Stay safe, okay? Baik, jadi kita akan jumpa lagi untuk subjek seterusnya dalam Sukses SPM 2021. Dan jangan lupa selepas ini kita ada rancangan core kurikulum yang mana kita akan belajar antara apa aktiviti-aktiviti yang dilakukan oleh unit beruniform tersebut bersama dengan seorang pengacara yang cukup hebat. Nak tahu siapa? Kejap lagi, nantikan pukul 6 petang. Kita jumpa lagi, saya Akmal Nazri. Assalamualaikum. Bye-bye.